podcast dan YouTube KC Champion. Dalam segmen cerita-cerita seram, cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Apa khabar semua para penonton Malam Seram? Berjumpa kita sekali lagi dalam rancangan horror talk show Malam Seram, bukan sekadar cerita seram. Di sini tempat kita berkumpul, kita mendengar kisah pengalaman seram dan tempat kita bersembang. Kita juga mendengar pengalaman melalui voice note, kiriman email. Yang penting sekali, rancangan ini hanya sekadar hiburan. Anda jangan terlalu taksub dan mudah percaya dengan apa yang disampaikan dalam Malam Seram. Okey, asal macam gelap pula Dia macam lain macam gelap dia nanti saya akan cuba adjust Kenapa semacam gelap ni? Baik, kita kembali dengan pelbagai kisah pengalaman seram. Yang penting sekali, seperti saya katakan tadilah, jangan mudah percaya dan terlalu taksub dengan apa yang disampaikan dalam rancangan ini. Dan insyaAllah Casey akan ketengahkan seberapa banyak kisah yang boleh saya bacakan dalam rancangan Malam Seram. Terima kasih kepada moderator, kepada geng Momok Captain, geng Momok Sarjan yang bersama dengan saya live setiap malam. Terima kasih juga geng Momok Captain dan Sarjan yang sudi melanggani konten berbayar Malam Seram. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga terima kasih kepada moderator-moderator yang bertugas pada malam ini. Malam ni ada beberapa kisah yang ingin saya bacakan. Ada juga voice note yang saya terima. Awal terima voice note ni. Nanti akan saya kongsi sama dengan anda. Dan malam ni ada beberapa kisah berkenaan dengan pekerja-pekerja di stesen-stesen minyak.
Di Singapura ada satu kisah di stesen minyak, di Malaysia ada 2 kisah di stesen minyak. Jadi kalau ada yang pernah kerja part time ke full time dekat stesen minyak kan, mungkin anda juga bolehlah berkongsi pengalaman kisah seram ketika anda bertugas di stesen minyak. Lazimnya kisah seram ni dikaitkan berlaku pada waktu malam lah kan. Jadi kalau sudah bersedia, kita mulakan dengan kisah pertama dalam rancangan Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Kisah pertama pada tengah malam ini berlaku di sebuah stesen minyak di Malaysia. Ini diceritakan berlaku di salah sebuah stesen minyak yang cukup popular dengan kisah-kisah seram yang ada di ataupun yang berlaku di Melaka. Pengalaman yang disampaikan datang daripada Amirul. Kata beliau, saya ni bertugas sebagai seorang pekerja di stesen minyak ini. Kisah saya ni berlaku ketika saya sedang bertugas pada waktu malam dengan 3 orang lagi kawan yang lain. Kasi bayangkanlah, waktu itu saya ni sedang bekerja pukul 11 malam apabila kami semua berada dekat dalam kaunter yang bertugas. Tiba-tiba ada kenderaan masuk nak isi minyak. Jadi pada waktu itu saya dengan kawan saya ni yang sedang bekerja melakukan tugas seperti biasa. Kenderaan masuk ke dalam dan dia pun pergi ke kaunter, bayar dan kemudian nak isi minyak sebanyak RM50. Selepas dia isi, sepatutnya dia jalan. Perempuan ni kelihatan berlega-lega kemudian menghampiri kaunter. Pada mulanya saya dengan kawan tertanya-tanya kenapa perempuan ni berkelakuan macam mencurigakan. Dia datang balik dekat kaunter, dia diri lama ke sih? Lama dia diri. Kemudian kawan saya tanya, nak apa? Boleh bantu? Dan perempuan ni hanya berdiam diri, langsung tidak bercakap. Selepas lebih kurang nak dekat 1 minit dia berdiri depan kaunter. Ini dia dah bayar dah isi minyak 50, dah habis. Dia berdiri dalam 1 minit. Kawan saya tanya, baru dia cakap, boleh tolong saya tak? Kata perempuan ni. Tolong apa Saya nak masuk dalam kedai sekejap, boleh tak? Dekat kedai stesen minyak ni, selepas pukul 10 kita dah tutup kesi. Ini untuk mengelakkan dari berlakunya kes-kes rompakan. Jadi mereka yang nak isi hanya perlu pergi dekat kaunter, serahkan duit, mereka isi minyak dan jalan. Jadi saya tengok kawan tengok saya. Kita pandang antara satu sama lain. Yang bekerja pada malam tu 3 lelaki, seorang perempuan. Tanya, macam mana? Jangan. Tak boleh lah, minta maaf. Kami tak benarkan sesiapa masuk ke dalam kaunter dekat dalam kedai pun sebab dah tutup. Tolonglah saya, boleh tak? Tolonglah saya masuk sekejap je.
Saya Casey kesian tengok perempuan ni. Kawan-kawan yang lain macam agak nak tak nak, dan seorang lagi pekerja perempuan ni kata, janganlah. Mana tahu dia ada kawan-kawan yang lain tengah standby nak masuk rompak. Mati kita tahu. Minta maaf, tak boleh. Alamak. Boleh tahu kenapa tak? Casey, bila dia cakap apa yang berlaku, kami semua terperanjat, Casey. Kata wanita ni, makcik saya. Makcik awak? Kenapa pula dengan makcik awak? Makcik saya dalam kereta. Jadi Casey, kita pun tanya lagi, makcik awak dalam kereta, kenapa? Makcik awak sakit ke? Nak kita telefon ambulans? Bukan. Makcik saya dalam kereta. Casey, akhirnya kata Amirul, saya beranikan diri, Casey. Kawan-kawan semua, Amirul jangan, Amirul jangan, aku tak nak dipertanggungjawabkan. Amirul jangan. Tak apa. Okey, aku biar aku. Amirul pergi depan buka pintu. Perempuan tu kedebur masuk, tolak pintu terus tutup. Saya kunci. Terima kasih. Dia terima kasih berkali-kali. Kemudian tanya dia lagi, kenapa ni? Makcik awak kenapa? Makcik saya dalam kereta saya. And then makcik dia dalam kereta dia, kenapa? Kenapa dengan makcik awak ni? Tiba-tiba perempuan ni tarik nafas laju ke sih? Kata Amirul, perempuan ni tiba-tiba berkelakuan seperti seorang yang kena rasuk. Kepala dia mula dia sengetkan, Casey. Dia mula pusingkan kepala, mulut terngangah, mata terbeliak. Amirul, kenapa ni? Amirul. Saya lari pergi belakang kaunter. Kedebam, tutup pintu kaunter tu. Dia masih berdiri depan pintu, mulut terngangah dan mengganggu saya dengan kawan-kawan yang sedang berada dekat kaunter. Kawan perempuan dah menangis. Yang lain, itulah cakap kau, jangan kasi masuk. Sabar. Tiba-tiba kawan saya seorang ni, dia baca ke si Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca kuat ayat kursi. Menggeletar badan dia, dan perempuan ni tiba-tiba buka mata dan buka pintu, saya nak balik. Buka pintu sekarang, saya nak balik. Amirul kata saya pergi depan buka pintu, sebab saya yang buka pintu kasi dia masuk. Dia terus pergi dekat kereta. Dia jalan keluar daripada kawasan stesen minyak. Apa sih? Selamat malam, seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Itu kisah yang dikongsi sama oleh pengirim kita bernama Amirul yang bertugas di salah sebuah stesen peminyak di Melaka, yang berkongsi kejadian seram. Jadi niat Amirul memang nak tolonglah perempuan tu kan. Tiba-tiba dia datang, dia buat perangai masuk dalam stesen minyak tu. Dia boleh, mula-mula dia takutlah mungkin dalam keadaan ketakutan tu dia kelihatan macam confused, tak tahu nak cakap apa. Amirul tanya, kenapa nak masuk dalam ni? Kenapa makcik awak ni? Kenapa dengan makcik awak? Tiba-tiba perempuan ni menurun tahu, dan terus seolah-olah dalam keadaan dirasuk, suara seram. Ia bernafas makin laju je. Saya masih lagi nak tahu apa sebenarnya yang berlaku tadi.
Apa anda rasa, pendapat pandangan anda? Kita kembali bersama dengan Malam Seram selepas ini. Jangan ke mana-mana, bertemankan saya Casey dengan kisah selanjutnya Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Okey, yang ini kisah bukan tentang pam minyak. Yang ini datang daripada pengirim bernama, mana tadi, kejap saya nak cari email yang tadi saya dah siapkan. Ini dia. Assalamualaikum Bro Casey. Waalaikumsalam. Nama saya Izzat. Saya nak berkongsi satu kejadian seram. Pengalaman ini memang tak dapat saya lupakan. Ketika kejadian seram ini berlaku, saya ingat lagi saya sedang tunggu member saya untuk turun ke bawah. Kita sebenarnya nak jumpa dengan members lain, nak riding motosikal. Kawan saya ni dia tidak ada motosikal, jadi kata Izzat saya perlulah daripada rumah saya pergi ke rumah dia untuk jemput dia. Kawan saya seorang ni dia ada masalah sikit. Masalah janji Melayu. Nanti kalau saya cakap pukul 11, kan? Kadang-kadang 11.40 baru dia turun. Dah banyak kali dah kena marah. Semua members tahu dia ni kaki lambat. Kadang-kadang juga kaki terlalu lambat. So kawan yang lain naik malas kalau nak keluar panggil atau ajak seorang kawan ni. Selalunya dia ni akan kena bilis dengan kawan-kawan yang lain. So saya kesian lah. Saya pun jemputlah dia. Janji pukul 11 Casey. Saya cakap dengan dia 10.45 kita jumpa. Tapi dia tahu Casey, kalau kita kasih timing yang pelik-pelik, bukan 10.30, bukan pukul 11, 10.50 lah, 10.45. Dia tahu yang 15 minit tu, 10 minit adalah waktu buffer yang kita kasih. Tetap dia akan turun lambat juga. So sampai dekat rumah dia yang terletak dekat kawasan Serenggun, saya pun telefon dia, dia tak jawab. Selepas 10 minit dia call balik. Dia kata, tunggu jap, aku tengah siap. Dah 10 minit ni tak turun-turun. Jadi saya marahlah dengan kawan saya ni. Cepatlah, aku dah turun lah, semua dah jalan tau. Tahu, kejap. Aku tengah siap ni. Saya pun turun daripada motosikal, letak helmet dekat atas seat. Saya jalan pergi dekat kolong blok rumah kawan saya ni. Tengah duduk dekat blok, sambil tu main handphone, message member yang lain. Tiba-tiba Casey, saya ternampak kawan saya. Ya, kata Izzat, kawan saya yang bernama Zam sedang berjalan menuju ke arah motosikal. Saya pun bangun Casey. Kali ni lambat dia 15 minit je. 15 minit okey lah. Daripada 40 minit, saya pun berdirilah. Berdiri, saya pergi ke arah motosikal tu. Waktu tu saya nampak dia tengah jalan. Jadi bila dia jalan menuju ke arah motosikal, sebelum sampai dekat motosikal tu, dia kena jalan di sebalik tembok tu. Ya, dia kena jalan. Jadi jalan ada tembok, tak nampak. Kemudian dia akan, tembok dia tak panjang pun. Kemudian dia akan muncul balik. Jadi tengah jalan dia kat depan, siapa cakap? Zam. Dia jalan di belakang tembok. Jadi saya tak nampak dia. Saya jalan depan, jalan. Zam. Zam, jangan waste time lah Zam. Tak kelakar lah Zam. Saya tengok kiri, tengok kanan. Mana Zam? Saya pergi dekat sebelah. Sampaikan saya tengok dekat tangga.
Mungkin dia naik atas, mungkin dia naik atas balik sebab terlupa barang. Kemungkinan. Sebab tadi confirm saya nampak dia. So saya pergi dekat motosikal, and then saya nampak dia tengah naik tangga ke si. Rumah dia tingkat 3. Betul lah, naik tangga lupa barang ni. Saya pun panggil, Zam. Dia tengah naik tangga. Zam. Dia jalan. Tiba-tiba dekat tingkap dapur tingkat 3. Tunggu. Aku nak pakai stokin. Zam. Kawan saya Zam dekat dapur ke si. Yang tengah naik tangga tu siapa? Casey barulah dia turun. And then saya tanya dia, Zam, tadi kau ada turun tak? Tadi turun? Tak adalah, ni baru aku turun ni. Kenapa? Tak ada apa-apa. Dia pun naik motor. Kita pun berlalu pergi jumpa members yang lain, Casey. Siapa yang saya nampak tu? Sama serupa macam Zam. Terima kasih. Selamat malam seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey, kisah selanjutnya. Yang ini ya, daripada pengiring kita. Yang ini datang dari Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Nanti saya bacalah kisah tu tapi sebelum tu apa kata kalau saya nak ketengahkan ni. Ini semalam dikirimkan kepada saya. Katanya Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Saya yang ini mana kejap Okey, ni semalam saya dah ketengahkan. Ni dia. Ada yang suruh saya call. Boleh call saya tak? Saya nak berkongsi kisah seram. Okey, nanti akan saya cuba hubungi anda. Dan ada yang kirimkan voice note. Okey, jangan lupa kalau nak berkongsi kisah boleh kirimkan voice note pada Casey. Anda boleh kirimkan ke 81310287 +65 81310287 untuk berkongsi kisah pengalaman anda dalam voice note Malam Seram. Yang ini daripada Hartina. Ya, Hartina. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Saya Hartina. Casey boleh panggil saya Kak Tina. Okey. Nama gelaran kawan panggil saya Tina Toner. Betul. Dia bukan Tina Turner Tina Toner. Tak tahulah sampai sekarang kalau jumpa members lama kan mesti dia panggil Tina Toner. Dan kisah Kak Tina ni kakak nak kongsi peristiwa seram yang berlaku ketika kakak dengan members dululah zaman-zaman muda remaja kan. Zaman sekarang ni dah beranak pun, semua dah berumah tangga. Jadi boleh Casey kongsi tak kisah Kak Tina dalam rancangan Malam Seram? Casey boleh sebut sikit nama Tina Toner. Siapa yang kenal kakak tahulah dengan nama gelaran tu. Dulu kita semua geng-geng gonjols. Gonjols kemain kat Tina Toner nama. Kita kongsi sama dengan kisah daripada Kak Tina Toner dalam rancangan Malam Seram. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Kata Kak Tina Toner, zaman kakak dulu masih zaman muda remaja, kita semua ada tempat lepak Casey. Casey tanyalah budak-budak zaman dulu, budak-budak awal 70-an. Kakak ni dilahirkan pada tahun 1971, kata Kak Tina Toner. Jadi kita semua ada tempat lepak yang kita suka. Tempat lepak dekat town dan tempat lepak di kawasan seperti pantai. Itu favourite spot Casey. East Coast McDonald. Memang suka pergi sana. Kakak ada 5 orang kawan yang sangat rapat. Kita gelarkan diri kita budak gonjols. Nanti kalau nak lepak,
masing-masing akan telefon antara satu sama lain untuk buat perancangan awal. Minggu ni lepak ke tak? Dekat mana kalau lepak? Pukul berapa? Itu memang perkara yang kita buat. Plan sebelum kita keluar rumah tu, kita dah tahulah hujung minggu ni kita akan ada waktu lepak dengan members. Kecuali kalau ada plan lain dengan keluarga, terpaksa telefon dan batalkan. So, budak zaman sekarang ni mudah. Nak buat plan last minute pun semua senang. Kita dulu Casey kena rancang awal-awal. Jadi tempat favourite seperti kata Kak Tina Turner adalah East Coast, dekat McDonald dulu. McDonald dulu dengan sekarang lain Casey. Lain. East Coast dulu dengan sekarang lain. East Coast sekarang kalau pergi nampak macam tenang. Sebabnya banyak dah kedai-kedai dekat tepi pantai tu. East Coast dulu, walaupun dekat McDonald ada kedai, kita jalan sikit dah masuk kawasan Semak Samun, tempat sunyi dan sepi, tak ramai orang dulu East Coast. Sekarang ni kalau pergi boleh lemas. Bukan lemas dekat laut, lemas dengan terlalu ramai orang dekat pantai. So lazimnya akan jumpa members lepak selepas maghrib. Jadi dalam pukul 8, 8.30 kita akan berkumpul. Berkumpul bukan dekat East Coast kita jumpa dekat bus stop di Marine Terrace. Daripada bus stop Marine Terrace kita jumpa. Kita akan jalan ramai-ramai lah, 4-5 orang jalan all the way turun underpass. Dari underpass terus tak pergi ke tepi pantai. Dan bila balik, kita akan balik ambil last bus, bus yang terakhir. Dulu Casey zaman remaja nak naik taksi mahal Casey. Kalau kena midnight charge, kadang-kadang kita overnight sampai besok pagi. Polis tak tangkap pun. Sekarang cubalah lepak kat luar. Siap polis datang scanning lagi. So akhirnya selepas lepak dalam pukul 8.30 sampai pukul nak dekat pukul 11 Casey, masing-masing pun nak balik. Kita pun berjalan lah menuju ke arah underpass. Kali ini kita jalan jauh sikit oleh kerana kita tinggalkan kawasan East Coast tu lebih awal. Latest kita boleh jalan 11.40, tapi kita tinggalkan pukul 11 malam. Jadi kita jalan mengikut underpass yang lain. Daripada Marine Terrace underpass tu, kita jalan dekat track basikal, kita pergi ke Marine Parade underpass. Maknanya kita naik atas lagi, menghala ke Marine Parade underpass. Dekat situ kita keluar dekat belakang library, kalau tak silap kakak. Jadi kita pun jalan. Tengah jalan ni 5 orang kawan tengah jalan, ketawa-ketawa, happy, kita menyanyi, masing-masing tengah berborak. And then suddenly kakak dengan kawan-kawan semua nampak dengan jelas ada seorang perempuan ni, dia lari sih, dia lari, laju dia lari. Tapi hairan, kalau orang yang tengah lari dekat pantai East Coast, lazimnya mereka akan berbaju sukan. Mungkin dengan seluar pendek, mungkin dengan t-shirt yang senang untuk beriadah. Perempuan ni lari dengan dress warna putih. Lari melepasi kita ke sih? Kakak dengan kawan kakak terperanjat. Laju dia lari. Lari sampai ke ujung lari. And then semangat lari. Kita pun tengok belakang lah. Kalau tahu ada kawan dia ke kejar dia. Tak ada orang ke sih, dia seorang je. All the way dia lari sampai satu tempat ni, dia belok ke sebelah kanan, iaitu masuk ke kawasan tempat berjalan kaki. Tapi sebelah kiri dengan kanan tempat berjalan kaki tu penuh dengan kawasan Semak Samun. Kalau tak silap kakak, sebelah kiri, kalau dia belok sebelah kanan tu, sebelah kiri adalah golf course, tempat orang main golf. Sebelah kanan Semak Samun. Dia belok, dia masuk Semak Samun, dia dah hilang Casey. Dah hilang dah. Pelik pula perempuan ni. Laju dia lari ni. Mungkin dia nak kejar last bus macam kita tak? Tapi terlalu awal untuk lari macam tu. Kita pun buat bodoh lah jalan. Tengah jalan. Casey, the next thing, Casey tahu tak, dekat golf course sebelah kiri tu, dia ada fence. Fence dia tinggi tau, sampai ke atas, tinggi sangat. Ini untuk protection orang yang main golf. Kalau dia ketuk bola golf tu terbang jauh, dia tak akan overshot dan keluar kena passerby yang tengah lalu lah. Sebab tu dia punya netting, fencing dia agak tinggi. And then tengah jalan ni, tiba-tiba dengar bunyi suara perempuan menangis. Semua lima-lima dengar Casey. Daripada kita jalan jauh, semua rapat dekat kawasan tu, masing-masing tengok antara satu sama lain, jalan laju tau. And then kakak last person dekat belakang. Semua dah masuk underpass nak turun ke bawah ni. Kakak toleh, alangkah terperanjatnya kakak nampak dekat atas Casey,
golf course yang kakak kata dia ada fence yang tinggi tu dekat jaring tu, dia dekat atas tengah berpaut, tengok bawah. Kakak nampak, and then nak cakap dengan kawan, semua dah lari turun bawah underpass. Sampai dekat bawah, kawan-kawan semua tercungap-cungap, termasuklah kakak. Kakak cakap, "Hey, dia kat atas lah, dia kat atas." Atas mana? Atas net. Kakak cakap dengan kawan-kawan. Masing-masing semua curiga, nak patah balik nak tengok. Oleh kerana kita ni nak kejarkan bas, takut lambat, tak jadi Casey. Sampai kita nyemberang dekat Marine Parade, kita cuba tengok dari jauh, memang tak nampak dah. Terlalu jauh dan gelap. Masing-masing pulang ke rumah. Dan pada malam itu, kita semua nampak perempuan tu lari. Kita semua dengar suara tangisan. Tapi kakak seorang je, kata Kak Tina Turner, kakak seorang saja yang nampak perempuan tu berada dekat atas sekali. Dekat pagar fencing yang tinggi tu, dia dekat atas tengah berpaut. Kemungkinan dia nangis daripada atas tu. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Tu kisah daripada Kak Tina Turner, kawan-kawan semua. Satu, kalau yang bila kita ada kawan, kan, kawan kita semua mengalami perkara yang sama, iaitu terkena gangguan, dengar benda yang sama, nampak benda yang sama, okey. Tapi kalau kita seorang yang kena gangguan, tu seram tu. Itu seram. Tak boleh bawa berunding. Kisah zaman East Coast dulu, saya ingat dulu, betul, dulu zaman East Coast dia tak ramai orang lah. Dan memang benar kata Kak Tina Turner ni, sekarang kalau pergi East Coast, ya Allah, nak pada hujung minggu kan, dia punya ramai, saya boleh biol tengok orang ramai sangat lah. Sebab dulu East Coast ni setakat orang piknik kan, piknik paling-paling pun main basikal lah. Sekarang East Coast ni dia dah jadi tempat pusat makanan kan. Dulu ada pusat makanan, cuma tak sebanyak seperti sekarang. Sekarang ada bar, ada pub, ada kafe, ada restoran. Dulu setakat East Coast Lagoon dengan mungkin adalah 1-2 restoran serta makanan pusat, restoran makanan segera seperti McDonald dulu kan. Tapi sekarang ni dia ada macam-macam. Kemudian selain daripada tu, dia ada juga tempat orang berbasikal, dia ada juga orang-orang yang datang ke sana untuk main futsal, dia ada kawasan padang tu digunakan piknik. Dan sebab itulah penuh sangatlah aktiviti dekat East Coast. Nak dekat kawasan-kawasan dipanggil Marine Cove kalau tak salah saya, dekat kawasan Marine Cove tu memang situ memang ramai orang. Situ juga ada taman permainan untuk kanak-kanak. Jadi situlah tempat orang selalu berkumpul, dan parking sana memang selalu sentiasa penuh. Jadi kalian yang pergi ke sana tahulah. Sekarang ini di East Coast ada satu lagi tempat dipanggil Upper Green. Ini satu lagi kawasan, dia betul-betul depan Lighthouse. Dulu dekat depan Lighthouse, Amber Lighthouse tu, depan tu Semak Samun. Sekarang ni dia dah jadikan deretan restoran, ada pub, ada bar lah, kemudian ada tempat sewa basikal kat situ kawasan tu. Kemudian kalau naik atas lagi, Big Splash. Sekarang ini kawasan Big Splash dalam proses pembinaan semula. Saya tengok dah nampak lah, dekat dalam tu dia pun dah bina restoran dan juga tempat-tempat riadah yang lain. Jadi sebab itulah sekarang semakin ramai. Dan ada nak berkongsi kisah. Saya tertarik dengan message yang saya terima, private message ni. Ini datang daripada Erlina. Erlina. Kata Erlina, Casey, kakak pun dulu ada members juga, geng Gonjols. Dia terpanggil lah dengan kisah Kak Tina Turner. Betul Casey, zaman dulu dengan sekarang memang beza bila kita lepak dengan kawan-kawan. Casey pernah tak dulu daripada satu kawasan ke satu kawasan nak balik rumah sebab dah terlepas bas, jalan kaki? Jalan kaki saya rasa pernah dulu. Yelah, semasa waktu muda kan, duit pun tak ada. Bila last bus tu kita terlepas, jalan kaki. Dan kata Kak Elina berkongsi, dulu pernah daripada pantai East Coast jalan kaki balik rumah di Pasir Ris. And
Saya pun ada kisah seram bila berjalan kaki daripada East Coast pergi ke Pasir Ris, berjalan kaki pulang ke rumah. InsyaAllah nanti lain kali akan type lah. Tapi bila dengar Casey bacakan kisah Kak Tina Turner tadi tu, teringat juga girlfriend kakak yang pernah kita hang out satu ketika dahulu. Sekarang semua dah bukan saja ada anak, dah ada cucu pun. Kita semua adalah budak-budak 1967 to 1968 lah, kawan-kawan yang berkumpul. Terima kasih lah kerana mengingatkan kepada Kak Tina Turner. Baik, kita sambung kisah selanjutnya. Okey, siapa yang pernah jalan balik rumah, jalan jauh. Bila cakap jalan tu, dia bukan setakat 2-3 kilometer lah, dia kira makan belas kilometer lah berjalan kaki. Saya dulu pernah jalan daripada kawasan bandar Singapura di Orchard. Saya dah terlepas bas kan, balik rumah jalan kaki. Dulu saya menetap di Tua Payoh. Saya menetap di Tua Payoh. Daripada Orchard jalan kaki balik Tua Payoh. Tapi dulu tak ada rasa macam penat ke menyesal, tak ada. Rasa happy tu sebab jalan dengan members, dengan ramai dengan members kan. Kita ketawa sampai rumah balik kan. Buka pintu pelan-pelan lah. Kalau buka pintu mak ada, siap kau. Hey, astaghfirullahalazim. Kau fikir rumah aku ni apa? Hotel? Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Okey, yang ini kita terus beralih ke kisah yang berlaku di Kelantan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak berkongsi kisah. Ini datang daripada pengirim kita yang hanya ingin dikenali sebagai Dina. Dan kata beliau, saya daripada Kota Baru Kelantan. Saya minat rancangan KC sejak zaman radio dulu. Itu pun diperkenalkan oleh seorang kawan saya yang suka dengan rancangan dulu MJ12. Betul tak KC? Betul. Dan sekarang ini saya dengar KC dah ada dekat YouTube. Terus saya subscribe sampailah sekarang mendengar rancangan KC Malam Seram. Sebab belakang dia PM banyak M. Jadi saya kena ikut harakat. Okey, kita sambung kisah daripada Dina dari Orang Kelateh, Kota Baru Kelantan. Inilah pengalamannya dalam rancangan Malam Seram. Jom. Menurut kisah Dina, saya pernah bermalam dekat rumah kawan saya di kawasan Kota Baru Kelantan. Pada malam hari itu kita siap lagi bermalam dekat rumah members. Dulu zaman-zaman VCD, dulu zaman-zaman VCD kisi. Kawan saya ni dia keluarga mak bapak dia gemar. Kalau pergi ke mana-mana pasar, dia akan bawa balik macam-macam filem-filem VCD. Ni yang original ke yang cetak rompak ni Beli yang original beli dan dia akan bawa balik rumah. Jadi kalau dia ada cerita-cerita baru, dia akan telefon saya lah. Dia akan cakap, Dina, ni pak aku baru beli ni, cerita baru ni, latest. Kau datang lah nanti hujung minggu ni datang tidur rumah aku, kita tengok. So saya akan datang ke rumah kawan. Kita akan beli makan, akan tengok DVD, VCD yang dibeli oleh ayahnya dalam bilik tidur kawan saya. So satu kali tu kita sedang menonton Casey. Ini adalah filem hantu paling seram yang pernah saya tonton dulu. Filem The Ring. Kawan ni dapat beli. Dan yang ini pula, The Ring yang dibeli oleh bapak kepada kawan saya ni, dia bukan dalam casing yang plastik. Ini casing yang bukan casing plastik, tapi ini casing hardcover plastik. Kalau tak kan dia masuk dalam macam bag plastik gitu. Yang ini dalam hardcover. Dekat situ letak The Ring Extended Version. So dalam VCD tu dia ada dua muka. Bahagian depan VCD original The Ring, cerita dia lah, cerita asal tu. Kalau kita flip ke muka surat kedua, belakang dia tu ada satu lagi.
letak situ letak extended version warning. Dia kata warning situ. Jadi saya pun tanyalah, yang warning ni cerita apa ni? Tak tahulah. Tak apalah, kita tengok yang depan dulu. So tengok yang depan, masuklah dalam player tu. Saya dengan kawan saya dah lepak dalam bilik dia ni, dah buka TV. Semangat ni. Starting je dah seram ke si. Cerita dering Jepun kan, terpekik-pekik malam tu kita tengok. Yelah, kalau sekarang fikir balik mungkin ada yang tak rasa seram, tapi bayangkan dua budak perempuan dalam bilik waktu malam menonton dering, dengan dia merangkak keluar daripada TV, keluar daripada perigi. Memang amat menakutkan. So tengah tengok terpekik-pekik, tutup muka. Most of the time kita semua tutup muka ke si. Bukan kita tengok cerita, cerita tu tengok kita. Dah habis semua. Seram apa? Seram ke si cerita dia. Kita pun tahu kan, cerita The Ring ni adalah berkenaan dengan satu videotape. Videotape ni yang ditonton, yang siapa yang tonton videotape ni akan terkena sumpahan. Maknanya orang tu akan kena ganggu, akan kena kacau dengan roh jahat perempuan The Ring ni. So macam mana nak hilangkan roh ni diganggu? Tape tu kena serahkan pada orang lain, kena copy tu serahkan pada orang lain tu pula kena tengok. Jadi sumpahan tu dah pergi transfer dekat orang lain. Itu basis cerita The Ring. And then dah tengok dah seram ni, kita masih belum mengantuk ke si, sebabnya tengah takut kan. Jadi yang belakang ni tengoklah, ini ada extended version ni, ini part 2 kot. Saya pun tanya kawan saya, ni habis dia asal dia kata kat sini warning. Tak apalah, tengok je lah. Keluarkan VCD tu, masuk dalam player. Masuk dalam, tekan play, tak boleh ke si. Not readable, tak boleh read. Dia pusing. This not readable, kata dia dekat sini. Cubalah beberapa kali ke si. Cuba, tak boleh juga. And so saya pun cakap dengan kawan saya, DVD kau ni pinjam aku boleh tak? Aku nak tengok dengan family aku kat rumah pula lah. Boleh lah, boleh. Besok pagi saya balik, saya pun bawa lah cerita tu balik rumah kan. Dipendekkan cerita, saya dengan keluarga tengok sekali lagi. Pada waktu tu kita tengok waktu malam lah, selepas isyak dalam pukul jam 9. Dah tengok buat kali kedua, rasa meremang ke si. Sama juga, saya terpekik-pekik, mak saya pun terpekik-pekik ketakutan. Bapak saya cool aja. And then kisi, selepas ahli keluarga semua dah habis tengok, dah masuk bilik, saya pun ternampak yang extended version tu. Saya tahu benda tu rosak. Saya cubalah main dalam player saya, mana tahu boleh. Saya masuk dekat dalam play. Kisi, rupa-rupanya yang extended version tu adalah DVD dalam tape The Ring. Ada kan ni, bila orang tengok, itu DVD dia Kisi. Itu saja dekat belakang tu. Saya masukkan skrin hitam tau, hitam. Kemudian rosak putih. Kemudian keluar gambar perempuan tengah sikat rambut, tengah tengok cermin. Tuk, saya matikan Kisi. Saya telefon kawan saya, macam nak rak tak jawab. Dia belum balik keluar dengan keluarga. Kisi, saya tengok, apa benda ni? Terus saya keluarkan daripada player. And then malam tu Kisi, tak tahulah, mungkin kebetulan saya dah cakap dengan kawan saya tentang DVD tu. Kawan saya terperanjat. Dia kata, aku nak tengok tapi rumah aku tak boleh ni, tak boleh main. Kata kawan saya dekat saya, dah, jangan nak tengok dekat rumah aku. Aku tak nak lah. Marah saya. Kisi, selepas saya letak telefon, saya tak boleh tidur malam Kisi. Saya rasa dalam bilik saya macam ada perempuan rambut panjang dekat tengah cermin tu, tengah tengok saya tengah sikat rambut. Tutup mata je rasa macam muka dia dekat depan muka saya. Saya tutup mata, golek kiri, macam dia depan muka saya. Kisi, sepanjang malam, untuk beberapa malam sebenarnya, saya ada masalah nak tidur. Dan bayangkan, pada waktu tu saya tak terfikir tau untuk baca surah-surah semua. Takut Kisi, sampaikan saya beritahu ibu saya, kata Dina. Saya cakap dengan ibu saya tentang saya tak boleh tidur malam, dah berapa malam ni. Saya tidur akan terbangun sebab saya rasa macam ada orang tengok. Ibu saya cakap, tidur tak baca doa. Bacalah. Baru teringat Kisi, alhamdulillah bila saya baca, terus tak ada lagi gangguan. Itu kisah yang nak dikongsi sama. Kalau Kisi tanya mana DVD tu, kawan saya dah hapuskan pun, sebab dia tengok dekat rumah cousin, benda yang sama saya nampak. Terima kasih. Selamat malam seram.
Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Itu kisah daripada Dina dengan kawan yang menonton filem The Ring. Saya rasa The Ring memang antara cerita yang seram lah. Ya. Pada pandangan saya, cerita di Jepun, hantu Jepun seram dulu. Dululah, sekarang tak tahulah. Tapi maknanya, dalam kisah Dina yang Dina ceritakan ni, dalam The Ring kan dia ada videotape. Videotape tu adalah kompilasi video-video pelik lah. Video-video pelik yang di-compile. Kemudian siapa yang tengok akan kena gangguan. Jadi, extended version tu adalah that videotape punya version, dia jadikan VCD. Siapalah sanggup buat benda tu kan? Jadi dia tengok, dia buka je mula skrin hitam, lepas tu skrin rosak, dan ada perempuan tengah sikat rambut tengok cermin. Lepas tu katanya saya terus matikan. Kalau anda dapat DVD itulah, mungkin anda dapat, anda tahu isi kandungan dia, The Ring belakang extended version. Adakah anda akan menonton ataupun tak perlulah kisi, jangan cari pasal. Boleh tinggalkan komen dekat bawah, saya pun nak tahu. Kita berehat seketika boleh? Kisi kembali sebentar nanti. Saya akan hubungi anda. Kita akan dengar mungkin kisah-kisah yang akan saya ketengahkan dalam rancangan Malam Seram Horror Talk Show. Yang ini ada voice note yang saya akan ketengahkan selepas ini. Okey? Tunggu, jangan ke mana-mana. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Wahai insan, saat kau diuji, bersabar dan tabahkan diri, patuh dan redha pada ketentuan ilahi, agar dapat muhasabah diri. Yang datang pasti akan pergi, yang hidup pastikan mati. Hargai apa yang dimiliki, bersyukur nikmat yang diberi. Jangan mudah putus asa, bersyukur pada yang esa. Dunia hanyalah sementara, akhirat kekal selamanya. Larangan dan ancaman telah tertulis dalam Al-Quran. Berhentilah dari melakukan dosa, pintu taubat masih terbuka. Wahai insan, saat kau diuji, sabar dan tabahkan diri, patuh dan redha pada ketentuan ilahi, bersyukur nikmat yang diberi. Jangan mudah putus asa, bersyukur pada yang esa. Dunia hanyalah sementara, akhirat kekal selamanya. Larangan dan ancaman telah tertulis dalam Al-Quran. Berhentilah dari melakukan dosa, pintu taubat masih terbuka. Wahai insan, saat kau diuji, bersabar dan tabahkan diri, patuh dan redha pada ketentuan ilahi, bersyukur nikmat yang diberi. Cerita-cerita
cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Okey, selepas ni ada dua lagi kisah stesen minyak yang Casey nak kongsi dengan anda. Dua lagi kisah, satu di Malaysia, satu di Singapura. Kita akan mulakan dengan kisah yang berlaku di Singapura. Selepas tu satu lagi kisah di Malaysia. Juga ada voice note kejap lagi akan saya ketengahkan. Tapi sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih pada semua yang sedang menonton Malam Seram, sebuah rancangan live. Rancangan ni memang live yang saya jalankan 12.30 malam. Dan seronoklah bila buat rancangan live ni kan, sebab dapat berinteraksi dengan anda secara langsung, dan ada yang dapat beri komen, ya, tersenyum baca komen-komen anda. Ada yang rasa seram bila mendengar Malam Seram, dan ada yang juga rasa seram untuk dengar live. Mereka dengar selepas live lah, maknanya mungkin di Spotify, di Apple Podcast. Dan ada yang tanya sebenarnya, Casey, kenapa Malam Seram ada episod ni, tak ada episod? Okey, tak semua episod, tapi dalam lebih kurang 99% Malam Seram tu akan saya upload di Spotify ataupun di Apple Podcast, ya. Ada juga yang saya tak upload, satu kerana terlalu panjang, ya, ada sampai 2 jam kan, ataupun mungkin ada yang saya nak anda experience, mengalami ataupun menonton tu dengan mendengar dengan menonton. Sebabnya ada macam video baru-baru ni saya interview Ustaz Hirman kan, dia ada tunjukkan video, dia akan ada tunjukkan gambar. Jadi sebab tu saya tak upload. Bila upload nanti dia punya experience tu, ya, agak lain sedikit lah. Jadi anda harus pergi ke channel Malam Seram untuk menonton, sebab ada video dan juga gambar-gambar yang dipaparkan dalam Temu Bual Casey bersama dengan Ustaz Hirman. Sebab ada yang tanya. Jadi macam tu lah. Dan terima kasih pada yang sedang menonton dan juga mendengar Malam Seram di Spotify, di Apple Podcast, yang sudi muat turunkan aplikasi ataupun muat turunkan Malam Seram untuk dengar later. Terima kasih banyak. Dan Alhamdulillah channel Malam Seram Podcast ni dah sampai 11,000 subscriber. Terima kasih terima kasih banyak atas anda sudi subscribe ke saluran kedua Malam Seram, iaitu Malam Seram Podcast. Okey. Dan saya nak ucapkan terima kasih atas sumbangan-sumbangan anda. Setiap malam tak putus sumbangan yang diberikan oleh geng Momok menyokong rancangan Malam Seram. Terima kasih pada Cinta Hati Ayang, sumbangan super stiker. Nuraini, terima kasih Nuraini, sumbangan super stiker. Don Gringo, terima kasih atas sumbangan super stiker anda. Zek Dia Tok Ibu, katanya Assalamualaikum Casey dan geng Momok semua. Waalaikumsalam, Casey the best, selamat malam seram. Terima kasih, ya, Zek Dia Tok Ibu yang sudi berkongsi super chat. Nita Jasmine juga terima kasih atas sumbangan super chat anda. Assalamualaikum Casey dan geng Momok semua, salam sejahtera. Saya kirim salam sayang buat Abang Roy. Amboi, Abang Roy, Nita kirim salam Abang Roy. Abang Roy tengah sibuk buat kopi dekat dapur sampai kopi tu tertumpah. Terima kasih, ya. Putri Malam Purnama, terima kasih sumbangan super stiker anda. Alhamdulillah. Tina Type, terima kasih. Oh, Kak Tina Type ni Tina Type. Tadi Tina Toner ya, ini Datin Sri Tina Type. Terima kasih pada Kak Tina. Salam Casey dan geng Momok, salam pada anda. Sedikit sumbangan untuk Malam Seram. Hari tu Casey ada bertanyakan saya lazimnya masak apa. Saya sering masak masakan Grab food. Jangan marah Casey, tak kisahlah. Ini benda normal sekarang normal. Beli order makanan Grab food gitu biasalah kan. Kejadian-kejadian yang memudahkan kita lah, kerja kita. Jadi okey lah. Tapi ada kalanya Grab food ni mahal lah. Harga Grab food apa yang saya tahu, diorang akan charge 30% lebih. Ya, paling minimum saranan Grab food ni, kalau dekat restoran tu jual mungkin nasi ayam tu, cakaplah contohlah, ni nak mudahkan kira kan, $10, dekat Grab food app dia akan $13 and above, mungkin $15. Jadi awak bayar tu adalah bayar untuk Grab food lah. Selain daripada awak bayar delivery, ya, awak bayar gaji Grab food, bukan Grab food rider, Grab food punya company, ya, sebab dia extra charge. Yang tambahan charge 30% tu sebab Grab food akan charge restoran
Itu keuntungan yang GrabFood ambil daripada restoran-restoran 30%, ya. Jadi kalau restoran tu tak nak kenakan charge tu pada customer, dia akan cakap lah harga sama seperti harga di restoran. Jadi daripada untung dia dapat tu, dia akan kasih GrabFood 30%, ya. Dan ini benda tak boleh elak sekarang lah, membeli makanan melalui tempahan makanan. Ya, sebab dia memudahkan sangat. Sebab saya dengan isteri pun selalu sekarang ni kita selalu dekat luar, kan, kita on the road, dan kadang-kadang dekat studio. Saya dekat studio, saya ada meeting dengan klien. Jadi ada kalanya bila dekat office tu nak keluar pergi beli makan tu, akan makan masa lah. Kita pun tak ada masa sebab di studio office saya tu kadang-kadang isteri saya akan ambil peluang tu untuk buat tolong anak homework anak ketika saya sedang meeting, kan. Jadi dekat office mana boleh masak, sebab kita gunakanlah GrabFood, khidmat yang menyenangkan lah. Kalau tidak nak kena keluar, nak jalan, nak beli. Tapi kalau selalu dekat office GrabFood pun, ya, kadang-kadang sesak ada. Yelah, tapi insyaAllah lah. Ada kalanya bawa bekal, cook from home, Okey, yang ini kiriman daripada Laiman Stone. Salam KC, pernah jalan kaki, salam pada anda, dari Pioneer Road ke Orchard Pawagam Premier menonton filem Phantom of Paradise. Fuh, jauh apa? Pioneer Road pergi Orchard. Awak dah macam masuk Standard Chartered punya lari, Jauh bro Laiman. Okey. Terima kasih, ya. Dan Nita Jasmine, terima kasih atas sumbangan super stiker anda. Wan Muhammad Hamdan, terima kasih sumbangan anda, Datuk Datuk Sri. Salam kepada KC tim Sepanah dan semua yang hadir malam ni. Semoga Allah lindungi kita dari kejahatan manusia dan jin. Amin. InsyaAllah Allah permudahkan segala urusan kita semua, dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Dan yang last, Zainuddin Hassan, Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Esok Jejak Malam Seram, apa cerita bos? Okey, buat masa ni seperti saya katakan, saya akan rehatkan Jejak Malam Seram atas sebab-sebab copyright yang saya terkena di channel asal Malam Seram, kerana Jejak Malam Seram lah yang orang claim video tu, kan. Jadi saya rehatkan dulu, saya fikirkan konsep yang lebih mudah supaya saya tak kena claim lagi lah. Baik, kita sambung kisah Malam Seram. Jom. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Yang ini voice note dengan tajuk Cabaran Mencari Ilmu. Jom kita dengar kisahnya, Cabaran Mencari Ilmu. Assalamualaikum KC. Nama saya Muhammad Hakimi daripada Sungai Buloh, Selangor. Saya ingin berkongsi tentang pengalaman seram saya ketika saya mula masuk mendaftar sebagai seorang penuntut universiti di salah sebuah kampus cawangan di negeri Pahang. Saya tiba pada hari Jumaat dengan ibu bapa saya menghantar saya, dan setelah diberi bilik dan sebagainya, saya sempat makan bersama-sama ibu bapa saya dengan bekalan yang ibu bapa saya sediakan daripada rumah. Tiba-tiba ibu bapa saya bertanya, "Kimi, ibu tak nampak yang lain pun, nampak kau seorang je daftar. Mana yang lain So saya jawab, "Entahlah bu, nanti saya tanya dengan Pak Gad kat bawah." So saya pun turun dan bertanya dengan Pak Gad di bawah, dan bertanya dengan beliau, "Pakcik, mana yang lain pakcik? Saya seorang je pakcik." Lepas tu dia pun jawab, "Macam ni dek, hari ni hari Jumaat, besok hari Sabtu. Besok adalah hari kelepasan am negeri Pahang ni. Birthday yang di-Pertuan ataupun birthday Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang."
So saya pun beritahu ibu bapa saya lah dan menyuruh ibu bapa saya pulang sajalah, kerana saya rasa okey, saya 2 malam di situ, sementara tunggu hari Ahad insya-Allah ramai lagi yang akan datang mula mendaftar di kampus tersebut. Setelah mereka pulang, saya pun membersihkan diri menanti untuk masuk waktu maghrib, dan setelah selesai saya berdiri mengambil angin di balkoni sambil memandang keluar pagar. Terdapat beberapa perkampungan dan saya percaya perkampungan orang asli, dan terdapat juga sebatang sungai kecil yang cetek, dan beberapa ekor babi sedang enjoy berkubang dalamnya, dan terdapat juga satu objek besar yang dibaluti dengan kain batik. Saya terbecam betul-betul objek tersebut. Tiba-tiba Casey, objek tersebut bergerak dan berdiri perlahan, bertukar sebagai seorang wanita tua berambut putih memegang tongkat, ketawa kepada saya dan menunjuk tangan beliau ke arah kantin, seolah-olah mahu saya melihat ke arah kantin. Saya tiba-tiba menoleh ke arah kantin. Astagfirullahaladzim, Casey. Apa yang saya nampak adalah satu lembaga pocong sedang berdiri di sebelah tiang memandang ke arah saya, dan saya dah tak boleh nak buat apa-apa lagi. Terus capai apa yang ada dan turun ke bawah, lari terus melintasi padang bola dan sampai ke rumah guard di luar, hampir keluar pagar kampus. Dan di sana saya terus beritahu Pak Gad suruh saya tenang, dan mereka try contact abang saya yang berada tidak berapa jauh daripada daerah tersebut. Setelah hampir 2 jam, abang saya pun sampai dan membawa saya pulang ke rumah mereka di satu daerah yang tidak jauh daripada kawasan kampus tersebut. Itu saja yang saya dapat atau terdaya saya ringkaskan. Casey, cerita ni taklah seram sangat. Yang seramnya adalah tak dapat menepati kriteria 4 minit yang Casey telah tetapkan. Itu yang jadi kelang kabut sikit ni, Casey. Minta maaf bagi Casey ya. Tapi Casey sentiasa terbaik. Terima kasih. Aduh. Casey, harap terhibur semua, dan moga-moga kita semua dilindungi Allah sentiasa. Amin. Selamat malam seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey, Malam Seram. Bersama dengan saya, kita sambung kisah stesen minyak yang ini berlaku di Johor. Kiriman ini datang daripada pengirim kita, Nisa, yang berkongsi kejadian seram berlaku pada pukul 1 lebih pagi ketika dia berada dekat dalam kaunter lah, dekat dalam kaunter stesen minyak yang dia bertugas. Dan kejadian seram ni, dekat stesen minyak dia tak ada kereta pun yang masuk. Tak ada satu kenderaan pun yang berada dekat dalam kawasan stesen minyak tu. Ini berlaku di Johor. Mohon maaf, tadi saya cakap nak baca kisah di Singapura, tapi saya tertutup email Singapura tu. Sebenarnya tutup email sebelum ni, terlalu tutup. Jadi tak apalah, baca ni dululah. Nanti saya akan buka kisah stesen minyak di Singapura. Jadi Nisa kata waktu tu tengah bekerja. Jadi dekat kawasan luar tu, satu pagi tu tak ada kenderaan, tak ada motosikal, tempat tu kosong dan sunyi. Tiba-tiba tengah berada dekat kaunter ni, saya terpandang daripada mata tepi. Dekat mata tepi ni macam ada orang tengah berdiri. Bila saya toleh,
saya nampak ada seorang perempuan tengah berdiri, Casey. Dia berdiri betul-betul dekat sebelah dengan pam minyak tu. Dekat sebelah pam minyak tu. Jadi dia macam bersembunyi lah. Tapi nampak ada orang berdiri. And then saya pun panggil kawan saya. Nama dia Seri. Seri. Ya, apa? Kau tengok dekat pam nombor, saya sebutlah pam nombor yang dia sembunyi itu pam nombor 3. Kau tengok dekat pam nombor 3 tu. Tu orang kan tengah berdiri tu. Jadi Seri pun pergi tengoklah dekat pam nombor 3. Dia tengok, mana? Tu dekat celah pam tu. Kan nampak tak ada orang berdiri? Tanya saya kepada kawan bernama Seri. Seri dengan selamba jawab, kau ni mana ada orang, nak takutkan aku je, kata kawan saya. Casey, saya toleh, saya cakap dengan dia, kau betul ke tak nampak? Kau jangan main-main lah, aku nampak ada orang tau. Seri, tolonglah, jangan main-main dengan aku. Ada orang kan? Casey, bila kawan toleh, dia tengok lagi, tak ada orang Casey. Mana ada orang? Panggil lagi seorang kawan. Ik. Nama dia IK, saya rasa Ik lah. Ik pun datang. Ik, kau tengok pam nombor 3 ada orang tak? Ik pun tengok, mana ada orang? Ada ke orang? Mana? Maknanya saya seorang yang nampak Casey, kata Nisa. And then si Seri cakap, tantang kau seorang je tak yang nampak. Kau pergi tegur pasal. Makku cakap, kalau dah nampak sesuatu jangan tegur. Engkau tegur, nasiblah kau dia ikut kau. Saya jadi marah Casey dengan kawan saya. Dah lah, kau ni jangan buat lawak lah. Aku dah tengah takut ni. Korang betul ke tak nampak? Tak nampak Casey. Kita pun tengoklah dekat CCTV. Dekat semua stesen minyak, dekat belakang kaunter dia ada CCTV Casey, punya monitor. CCTV monitor satu, dia akan tukar-tukar. Dia akan tukar depan, belakang, dekat dalam kaunter, luar kaunter. So saya dengan kawan saya pergi dekat CCTV. Kita tak tahu nak tekan mana, kita tunggulah dia tukar. Satu gambar dia tukar. Casey, bila dia tengah tukar, tek, perempuan tu tak ada dekat tak ada dekat tepi stesen pam minyak nombor 3, tak ada. Dekat kan nampak mana ada. Saya tengok, lah tak ada lah. Dia tukar. Selepas dia tukar dekat luar tu, dia masuk dekat dalam Casey. Dalam stesen kedai minyak tu, dia CCTV tu bertukar dekat dalam. Dia tukar, dia dekat dalam Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Kisah tadi daripada pengalaman yang berlaku di salah sebuah stesen minyak di Johor. Kisah dia bukan dekat situ je, tetapi saya habiskan dekat situ jadi macam suspense sikit lah. Jadi kawan dia dengan dia semua nampak. Waktu tu kawan dia tak nampak. Dia cakap, Nisa kata, dia dekat dalam. Bila CCTV tu dia keluar, mula-mula dia paparkan image dekat luar, kawasan luar stesen minyak tu kan, dekat luar kedai. Kemudian next image adalah paparan video dekat dalam. Dan Nisa kata, dia dekat dalam Nisa nampak, kawan tengok, tak ada apa-apa. Mereka keluar daripada belakang kaunter tu, tengok dekat kaunter depan, tengok dekat dalam kedai, tak ada orang. Dan Nisa seorang saja yang nampak. Terima kasih Nisa yang sudi berkongsi kisah dalam rancangan Malam Seram. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Okey, kita kongsi kisah selanjutnya daripada pengirim kita yang nak berkongsi pengalaman. Yang ini, kejap daripada pengirim kita call ada kisah seram ni. Okey, jom kita telefon sekarang. Harap dijawab panggilan. Hello, selamat malam. Selamat malam. Siapa bercakap ni? Saya Anbar, bang. Apa khabar? Alhamdulillah. Anbar dari mana panggilan telefon? Okey,
sebenarnya saya anak jati Johor. Oh, anak jati Johor Ya, saya. Jadi anda di Singapura dah berapa lama dekat Singapura? Oh, dah dekat 7 bulan. Oh, 7 bulan. Oh, lama tu Pastinya rindu nak balik rumah lah Oh, tak sabar bang. Saya tanya semua kalau saya suka kalau jumpa teman-teman dari Johor nampak motosikal orang Johor, saya tanya ni dah berapa lama kat Singapura? Dah setahun bang. Dan saya cakap dah lah kau kahwin dengan orang Singapura sudahlah. Jadi hamba dah 7 bulan di Singapura Jadi bagaimana setakat ini, macam mana keadaan anda di sini? Sihat mak, sihat. Sini pun orang kawan-kawan ramai, dia orang pun jaga. Alhamdulillah. Sometimes abang tahu kan, kita dekat sini, kita orang Malaysia, so currency level dia memang jauh. So kawan-kawan saya Singapura cakap pasal duit, tak payah cerita apa-apa, kalangan apa-apa, anytime call saya, kita orang boleh turun. Saya memang bangga lah dengan kawan-kawan, kira Melayu, Cina, India, semua sama. Wah, best lah baguslah kalau ada orang yang ambil berat Okey. Dan kita nak dengar kisah Anbar ni, pengalaman tentang apa ni, silakan Anbar. Okey bang. Kami cerita panjang sikit, tak ada hal Boleh silakan. Okey bang, 7 tahun lebih saya bekerja dekat, sebenarnya saya ni kerja sebagai pelatih binatang liar di Malaysia dulu. Jadi saya untuk dapatkan kerja kat Singapura, saya mengambil masa bang. Jadi malam tu, pada masa tu saya dapat offer dekat 2 tempat. Satu dekat dalam Singapura, lain satu dekat salah satu pulau dekat Singapura. Boleh saya cakap nama pulau ke atau tak payah? Nama pulau boleh, asalkan jangan sebut nama kawasan dia lah. Okey. Saya dapat bekerja dekat Pulau Tekong selama 3 tahun bang. Okey. So kerja kita dekat situ bang, dekat Pulau Tekong, kita macam pest control juga. Kita buat treatment untuk kalau babi hutan dekat kawasan tertentu, kalau kita nak buat camp dekat sana, di sana kita just buat kita punya treatment lah. So jadi saya dengan partner saya, kita total ada 6 orang. So dah kerja tugas saya sebenarnya buat apa tahu, setiap malam pukul 7 kita kena buat kita punya chemical tu. Lepas tu kita kena ambil kita punya oil, kita kena masuk dalam hutan. So itulah rutin saya setiap hari. So sebelum saya masuk memang ada 2-3 orang kerja dekat sana lagi lah. Tapi paling banyak semua yang dah berumur. So as a second, ada 2 orang budak India kerja dekat sana. So saya first time nak masuk kerja hutan ni, saya jumpa tu, saya tanya macam mana kerja kat sini semua orang cakap ada macam-macam cerita. Habis 2 orang budak India tu cakap, alah saya dah setahun lebih kerja kat sini, tak ada apa-apa lah Oh macam itu. Jadi saya hampir-hampir dekat 7 bulan dekat 7 bulan saya kerja. So pada hari yang terjadi tu, saya dengan kawan saya, masih ingat nama dia Yasin, lagi 2 partner saya, kita orang semua ambil kita punya wicket. Kita dah masuk awal pada hari tu, dalam pukul 6 tengah petang kita dah masuk dalam hutan. So dalam pukul 6.20, tak silap saya 6.20 lah, 6.45 bang, kita dapat panggilan okey, dia orang panggil pergi dekat salah satu tempat dekat dalam Pulau Tekong tu. So kita pun terus pergi menuju ke CCP tu lah, dekat mana tempat tu, kita tahu jalan, kita pergi tu. Dan saya pergi sana, saya nampak 2 orang dari India tu. Abang cuba bayangkan apa yang saya cakap tu. Satu dah terbaring dekat bawah, dah macam kaku tau, dah macam keras. Satu pegang, abang tahu kan setiap camp kita masuk sana ada camp untuk ada kursi-kursi, lepas tu ada buat dekat depan tu, orang buat planning tu. Budak tu, salah satu budak tu pegang tu kayu tu, dia punya tembok tu, dia menangis bergigil, tapi dia dah pas urine kat dalam seluar dia tu. Habis kita pergi sana, saya apa cerita ni? Habis kawan-kawan saya cakap, tak apa, kita bawa pergi kita punya office dulu. So kita semua angkat dia, kita masuk dalam office, kita orang pergi. Tapi apa yang sedap kat sana tu, kita kawan-kawan kita dekat sana, Melayu, Cina semua, dah kira consider kita makan sedulang bang. Walaupun kita beli nasi campur dalam 2-3 ringgit tu, kita letak dekat dulang, kita makan ramai-ramai. So tak kira pasal agama semua. So apa dia orang ada tempat untuk dia orang solat sembahyang Jumaat dekat satu corner dekat camp saya.
So kita orang buat apa, bawa tu budak 2 orang tu masuk dalam camp tu, tempat diorang solat tu. Diorang baringkan dia, diorang panggil budak tu relax. Habis salah satu senior saya cakap, Ambah, kita tanya budak Indah tu, diorang tak dapat berbual dengan betul, diorang tergagap-gagap. Bolehkah tanya dengan budak tu apa yang berjadi dekat situ pada tadi. Jadi saya tanya, okey cik, saya cuba pergi berbual dengan dia. Habis yang budak yang jadi kaku tu memang terus terbaring, tak tahu nak, saya pun tak tahu dia tengah tidur ke tengah apa. Yang lain satu yang bergigil tu, saya panggil dia, duduk dia, tenangkan apa, saya tanya, apa sebenarnya berjadi, kenapa jadi macam gini? Habis dia cerita dengan saya, sebenarnya apa yang berlaku. Okey, saya tak nak apa-apa, kau cakap A to Z, baru saya boleh explain dengan dia orang apa yang berlaku pada korang. Dia dah tu cerita dengan saya, sebenarnya kita dah pergi, diorang dah hantar saya dekat sana, kita orang dah pergi duduk kat sana. So dalam masa 6.20, diorang biasa kalau kita tugas, some of them dia punya tugas abang KC, kita kena tangkap nyamuk. Lepas tu kita tangkap nyamuk tu, kita kena hantar pergi NEA sebab dia nak buat research ada apa-apa penyakit nyamuk tu. So kita setiap hari kita pergi kawasan-kawasan tertentu tu, kita kena tunggu, kita nak kena tahu berapa banyak ada nyamuk banyak dekat kawasan-kawasan tertentu tu, ataupun dia buat apa-apa bakteria ke apa-apa penyakit. So tugas budak tu pada malam tu memang tu lah, dia kena pergi tangkap dalam 30 ke 25 nyamuk untuk dia orang. Jadi diorang dah pergi sana, biasanya kita buat makan kita sekali dengan kita. So kita tak tahu sampai berapa lama kita kena duduk kat salah satu tempat kat situ. Habis budak tu diorang pergi sana, diorang duduk, apa yang diceritakan daripada mereka, dia pergi sana, dia duduk kat sana. Lepas tu dalam masa 10 minit ke dalam 7.45 tu, diorang dah buka makan. Time diorang buka makan tu, dia tengah makan tu, selepas makan dia dah cuci tangan, salah satu budak tu dia pergi pas urine dekat sebelah kawasan sana. So selepas dia pas urine dekat dalam kawasan itu tu, dua-dua macam biasa lah, kita orang duduk, dia orang duduk buka radio kecil, dia orang tengah layan lah, tunggu masa dapat nyamuk, tangkap masuk dalam botol, dapat nyamuk tangkap. Secara tiba-tiba bang, abang cuba bayangkan ni, abang ni saya pun dapat bayangkan, saya pun pernah tengok apa yang berlaku kat sana tu. Dekat belakang pondok tu, bukan pondok, macam dia punya training set tu, ada satu pokok besar. Yang pokok dah jatuh ranting-ranting tau bang. Okey, budak tu diorang lepas urine, diorang tengah duduk. Dia nampak, dia dengar suara orang menangis. Bukan menangis, macam orang tarik-tarik. Macam itu. So dia orang ingat, siapa ni nangis ni? Sorry bang, sebelum dia dengar sound tu, dia orang dengar bunyi benda jatuh dekat atas bumbung CCP tu. Pum, bunyi dia. Lepas tu dia orang ingat kadang-kadang monyet ke apa-apa daun batang kayu ke jatuh, dia orang buat bodoh lah bang. Sekali dia orang terdengar bunyi bising macam orang tengah menangis, tarik-tarik tu kan. Habis dia budak tu buat apa, dua orang tu tengok kanan kiri. Lepas tu dia cakap, kita dengar bunyi tu daripada belakang pokok bang. So apa enggak buat? So kita buat apa, kita ada torchlight yang panjang lah, KC boleh buat, dia punya cahaya dia boleh pergi jauh. Jadi budak ni diorang suluh lah dekat mana sound dia datang. Abang KC cuba bayangkan benda ni Abang KC. Time budak tu suluh dekat kawasan pokok tu tak nampak. Pokok tak nampak, dia nampak macam bentuk hitam je. So diorang buat apa, diorang suluh daripada bawah menaik kepada atas pokok. Apa yang hitam ni terus. Habis dia tengok, dia suluh naik atas saja, dia nampak ada benda putih tengah duduk bercangkung melihat mereka. Budak yang terkena tu, dia boleh cakap apa yang dia cakap. Putih tu putih macam mana punya putih. Dia cakap putih dia transparent bang. Belakang punya boleh nampak dekat depan, tapi ada benda putih dengan mata merah. So jadi diorang cakap apa, kita orang terus cakap lari, jom kita lari. Yang budak yang jadi kaku tu, time lari tu, budak ni diorang tengok kanan kiri ini lari, ada apa tak. Lepas dia pusing belakang, ada benda tengah yang benda putih tu, dia loncat pokok kejar diorang.
Itu yang menyebabkan salah satu budak tu jatuh, tak tahu apa jadi, dia terus jadi macam batu kaku. Yang lain satu dia nak tolong kawan dia ke, atau dia terpaksa dia pegang batang kayu tu, dia terus menangis minta tolong. Itu yang jadi pada mereka bang. So inilah cerita yang diceritakan daripada budak 2 orang India tu kepada saya. Lepas tu saya dah explain. Lepas 2 hari bang, lepas 2 hari perkara ni berjadi, kita 2-3 hari diorang tak benarkan kita orang masuk hutan. So kita orang just buat aktiviti dekat dalam camp je lah. Selepas 3 hari, saya, partner saya semua, kita orang masuk dekat dalam hutan, dekat kawasan itu. Lepas Labin tu ada lagi satu tempat, saya tak ingat nama tempat tu. So kawasan tu penuh dengan pokok kelapa sawit. Jadi saya dengan kawan saya ni, partner saya ni, kita ada quote kita sendiri. Kalau ternampak apa-apa, mereka akan beritahu dengan saya, dia akan beritahu dengan saya, ada je. Kita punya word tu je, ada. So saya boleh standby. Lepas tu terus kita bakar rokok, kita biarkan biar ada bahang dekat tangan saya. Jadi pada malam tu kita dah tengah jalan-jalan tu, dalam hutan lah, kita dah bawa kereta, kita dah dapat satu tempat, kita dah berhenti, kita tengah isap rokok. Sekali Yasin cakap dengan saya, "Mak, ada mak." Saya terus bakar rokok. Saya, "Dekat mana Yasin?" Dia tunjuk-tunjuk mata dekat atas pokok kelapa sawit. Kali saya tu first time saya tengok lah bang, selepas story tu, sekali saya pandang slowly lah, semacam saja kita isap rokok. Saya ada benda, abang bayangkan dia bang, batang pokok kelapa sawit, dia punya batang dahan dia tu, benda tu berdiri dekat dahan tu, lagi satu tangan pegang dekat batang kayu tu, dahan lagi satu, dia tengah perhatikan kita. Benda yang sama macam mana kawan saya yang tadi diceritakan, benda tu kita nampak kat situ. Jadi kita tak nak buat kecoh-kecoh bang. Kita tak kecoh-kecoh, kita buat apa, kita just start kita punya kereta, kita jalan lah. Lepas tu dalam masa 6 bulan, dalam masa lingkungan 2, 3, 7, 8 bulan bang, saya pula terkena campur kat sana. Lepas tu dia punya impact tu bikin saya terlalu teruk. So saya resign daripada kerja tu, saya terus keluar daripada sana bang. Inilah kisah saya, tapi tak sedar sangat lah. Jadi yang kena ganggu ni 2 kumpulan lah yang berasingan. Kumpulan kawan awak dengan kumpulan anda lah yang kena. Ya, betul. Seram juga masuk hutan malam-malam untuk buat pest control, seram bang, itu memang challenging lah untuk punya work. Tapi sedap bang. Yalah, tapi seram jugalah masuk hutan malam-malam. Jadi sepanjang malam tu dekat hutan je lah. Bila nak rehat tu pun kita dalam masa 4 ke 6 jam dekat dalam kawasan hutan. Lepas tu kita dah masuk, once kita punya chemical dah habis, kita terus balik. Okey. Ingatkan sepanjang malam dekat situ. Tak boleh lah. Tak bang. Tapi dulu bukan setakat tu je bang. Banyak benda berlaku dekat sana. Abang tahu lah setakat Pulau Tekong macam mana story dekat sana tu. Betul. Macam-macam. Saya sebagai orang Malaysia, kita memang tak tahu pasal Pulau Tekong ni. Saya pun ingat ini semua kacang-kacang orang nak bikin takut. Kali dah pergi sana baru tahu dia punya impact memang teruk bang. Jadi terima kasih pada Brother Anbar dan selamatlah menjalankan tugas di Singapura. Semoga COVID ni dapatlah kata orang diberi laluan untuk pulang jumpa keluarga lah. Terima kasih Anbar dan selamat. Terima kasih bang Isi. Malam seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Kisah berkenaan dengan beliau bertugas sebagai pest control kan. Dia bekerja pest control. Ada 2 kumpulan lah. Yang pertama, kumpulan kawan dia kena ganggu benda tu sampai kawan dia lari dia kejar, dia pokok macam lari dia ketakutan. Kita kalau tengah dalam hutan ni, anda cuba bayangkan anda tak boleh bayangkan anda kat luar atau dekat rumah anda dalam keadaan selamat. Dia di Pulau Tekong, maknanya dia bukan di Singapura, di mainland Singapura, tapi dia berada di Pulau Tekong, yang di mana Pulau Tekong ni adalah tempat latihan askar-askar Singapura. Dan situ banyaklah kejadian-kejadian seram yang dikongsi oleh ramai. Jadi tengah buat kerja, menjalankan tugas mereka, tiba-tiba kawan tu terdengar suatu bunyi macam suara orang bernafas ke macam tu lah.
sampai kena ganggu. Dan bila kawan cerita pada dia, dia pula pergi sana, dia pun terkena juga benda sama. Mencabar. Terima kasih atas perkongsian kisah untuk malam seram. Saya akan bacakan kisah yang terakhir malam ini. Ini adalah kisah stesen minyak, pekerja di stesen minyak yang berlaku di Singapura. Saya dah buka email dia. Kita sambung kisah. Ini datang dari Nora, bukan nama sebenar. Kisah seram stesen minyak di Singapura. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Apa khabar KC para penonton malam seram? Nama samaran yang saya nak gunakan Nora. Saya nak berkongsi kejadian seram yang pernah saya alami ketika bertugas di salah sebuah stesen minyak di Singapura. Jangan takut, stesen minyak saya bekerja ni bukanlah tempat yang sunyi sepi ke jauh daripada rumah orang. Dia dekat kawasan estet perumahan KC. Ini berlaku pada waktu malam. Masuk sebuah kenderaan ke dalam kawasan stesen minyak. Jadi saya pun menghampiri kereta berkenaan. Saya tanya, nak top up berapa? Dia kata full tank, penuh. So lelaki berkenaan, sebelum dia masuk ke dalam, saya pun beritahulah pam nombor berapa. Dia pun masuk ke dalam, mungkin nak lunaskan bayaran sebentar nanti. So saya pun isi minyak. Saya letakkan nozzle tu dekat tangki minyak. Kemudian saya biarkan minyak tu diisi dekat dalam kereta. Sambil tu saya pergi ke depan untuk lap cermin kereta depan. Tengah lap, saya baru perasan di tempat duduk dia pandu MPV, ada kenderaan MPV. Tempat duduk depan ada seorang perempuan dengan seorang anak kecil yang dipangku. Jadi anak kecil tu mungkin dalam lingkungan usia 4-5 tahun sedang tengok saya. Saya tengah lap cermin ni, terperanjat bila nampak. Saya pun hello, saya lambai. Dan anak kecil tu pun melambai. Dan ibunya yang duduk dekat depan ni, katanya ibu yang duduk dekat depan ni turunkan cermin tingkap. Anak dia pun menjengah keluar kepala, tengok saya. Saya pun hello, saya berbual dengan dia. Dia berbual, saya tanya nama siapa kan. So kita tengah berborak lah, saya dan mak dia pun tanya, berbual dengan saya. So kata Nora, selepas tu saya nampak dekat tempat duduk belakang ada seorang wanita yang agak berusia. Mungkin nenek kepada budak kat depan ni lah, mungkin. Jadi sebab yang keluar tu, yang pandu kereta yang keluar tadi tu adalah seorang lelaki yang agak berusia, pangkat datuk kepada budak kecil ni. So kata Nora, saya nampak dekat belakang tu wanita yang lebih berusia. Saya pun tengok, saya senyum. Khabar cik, kata saya kepada dekat belakang tu lah. And then yang dekat depan ni jawab, dia kata, khabar baik. Dia cakap tak, makcik dekat belakang, kata saya, kata Nora kepada yang dekat depan ni. So lelaki tu pun keluar, dia duduk. And then apa yang berlaku, budak perempuan ni tengok saya semacam tu, macam saya dapat tengok reaksi dia dengan saya ni. Tadi senyum, sekarang macam something's not right, ada benda yang tak kena lah. So saya pun senyum dan alhamdulillah dapat tip ke si. Dia kasih saya $5, pakcik itulah. Dia kata, nah ambil untuk awak. Terima kasih, kata Nora. So dia pun tutup pintu, start enjin. Saya tengok depan, saya lambai. Saya tengok belakang. Saya tengok belakang lagi. Mana makcik duduk belakang ni? Takkan dia keluar pergi toilet kot. Saya tengok lagi kat belakang. And then saya duduk depan. Makcik tadi kat belakang mana kereta ni tak ada orang lain. Saya dengan ayah saya je. Sebab tu lah bila tadi awak cakap apa khabar cik, saya tengok awak macam awak cakap dengan siapa ni. Casey, saya terdiam Casey. Saya yakin saya nampak dia tengah duduk kat belakang. Dekat belakang dia ni ada seorang makcik tengah duduk diam Casey, duduk diam. And then saya nampak dia, saya kata, apa khabar cik? Patutlah tadi orang depan yang jawab khabar baik. Dia pun naikkan tingkap, dia pun jalan Casey. Itulah pengalaman saya. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Anda
sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey, terima kasih pada yang sedang menonton, dan sebelum tu saya lupa nak katakan alhamdulillah saya nak ucapkan terima kasih pada semua yang sudi menonton. Malah saya juga ada beberapa, saya terima kiriman email daripada mereka yang bukan berbangsa Melayu tapi dalam proses mempelajari bahasa Melayu dan menggunakan podcast Malam Seram ni sebagai bahan rujukan. Saya terima antaranya kita ada Encik Brandon, ya. Bukan orang Melayu, saya rasa dia daripada negeri Eropah kalau tak silap saya lah, Encik Brandon. Terima kasih pada Encik Brandon. Dia ada email pada saya, katanya dia suka mendengar rancangan Malam Seram sebab dia sedang mempelajari, ya, penggunaan bahasa Melayu. Terima kasih. Juga ada siapa nama Aisiku Aisuka, minta maaf lah. Saya lupalah apa. I dah kata dah, I lupa. Sorry lah. Aisiku atau Aisuka macam tu lah. I tak ingat lah, ya. Dia pun ada, dia adalah seorang warga Jepun, ya, yang juga mempelajari bahasa Melayu. Jadi saya dah reply kepada kedua-duanya. Saya kata terima kasih kerana sudi mempelajari, ya, bahasa Melayu, bahasa ibunda saya. Dan saya cakaplah, saya sentiasa rasa gembira dan bahagialah kalau ada orang-orang yang bukan Melayu sendiri nak mempelajari, memperhalusi bahasa Melayu ni sendirilah. Jadi alhamdulillah, terima kasih. Dan saya pasti juga ada yang bukan Melayu yang suka mendengar Malam Seram. Terima kasih kerana menjadikan podcast ini podcast pilihan anda. Kisah jumpa anda esok bersama dengan kisah selanjutnya dalam rancangan Malam Seram. Selamat Malam Seram. Bye-bye. Malam. Terima kasih kepada anda yang sudi mendengar Malam Seram, sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang dikongsi oleh Casey Champion. Kita jumpa di lain episod. Okey, sebelum saya terlupa, terima kasih sumbangan-sumbangan super chat dan super sticker daripada Emilia Jamaluddin. Katanya super chat, salam Casey, ini sumbangan kerana putarkan lagu favourite. Lagu tadi Ujian Insan ni. Terima kasih kerana menyempurnakan amanah sumbangan kepada keluarga yang memerlukan pagi ini. Saya bedal mi soto with bergedil. Wah. Ya, alhamdulillah saya dah serahkan duit tu lah. Saya paparkan duit yang saya berikan kepada keluarga memerlukan tu bukan saya nak show off, sebab itu amanah orang, dan saya takkanlah nak tunjuk video saya kasih orang tu, tak boleh lah, aib lah. Jadi saya cuma setakat video, dan lainnya nak percaya alhamdulillah, kalau tak percaya itu antara saya dengan Allah lah, ya. Terima kasih Ishas sumbangan super sticker, dan Kak Nur Kia Jones baru masuk, nampak. Assalamualaikum Kisi King Momo. Waalaikumsalam. Jumpa lagi. Bye bye.